Menteri Pertahanan sila bertanggungjawab. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menempelak Menteri Pertahanan Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein yang berkata bahawa ketua pembangkang itu cuba bermain politik berhubung projek membina 6 kapal tempur pesisir atau LCS dan mendakwa Anwar mencarangkan projek LCS dihentikan. Berdasarkan laporan yang saya terima, kenyataan Anwar itu menimbulkan kemarahan banyak pihak. TLDM akan marah jika projek itu dibatalkan dan tindakan itu juga akan menyebabkan 400 vendor gulung tikar dengan 90% daripada jumlah vendor itu adalah kalangan veteran tentera, katanya. Bagaimanapun, menurut Anwar, Syamuddin tidak mendengar dengan teliti kenyataan beliau dalam sidang media 4 Ogos lalu bahawa projek yang berjalan diteruskan tetapi keuangan tambahan yang diminta perlu diteliti semula. Pertama, saya kata semua fasa yang ongoing diteruskan. Dia tak baca dan dia tak dengar, itu masalahnya. Dia terlalu angkuh, tak baca, tak dengar dan kata kita suruh tutup dan orang marah. Siapa yang marah? Kontraktor yang kutip komisen yang marah ini. Yang kita minta ialah pantau projek yang sedang berjalan. Siapapun dia, mengapa tidak ada tender? Mengapa ada kecuaian dan kelewatan? Siapa yang dapat komisen? Ini semua harus disiasat segera oleh pihak SPRM, katanya, dipetik Esro Awani. Syamuddin memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan semasa era pentadbiran Barisan Nasional pada tahun 2013. Kini beliau dilantik semula ke portfolio yang sama setelah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengambil alih jawatan Perdana Menteri Malaysia. Sementara Menteri Pertahanan sekarang melatah apabila ditegur mengenai projek LCS yang gagal menepati garis masa siap. Menteri Pertahanan yang digantinya pada tahun 2013 itu pula tidak mengaku beliau terbabit. Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata beliau tidak seharusnya dipersalahkan terhadap kegagalan dalam perolehan LCS. Saya memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan dari April 2009 hingga Mei 2013. Jadi mana-mana pihak yang menyebabkan kelewatan pembinaan harus bertanggungjawab memberi penjelasan kepada PAC, katanya di petik media. Bagaimanapun, percubaan Ahmad Zahid untuk menyalahkan penggantinya iaitu Syamuddin diselar oleh bekas Timbalan Menteri Pertahanan Pentadbiran Pakatan Harapan Liu Ching-tong. Jangan cuba nak lari daripada tanggungjawab. Projek LCS telah diluluskan oleh Zahid Hamidi selaku Menteri Pertahanan pada tahun 2011. Zahid juga yang membuat keputusan untuk menukarkan desain LCS daripada sistem Sigma kepada sistem Gowin sebelum berunding dan meminta nasihat pihak TLDM, ujar Ching-tong. Seperti yang disebut dalam prosiding PAC, Laksamana Tan Sri Dr. Abdul Aziz Jaafar yang memegang jawatan Panglima Tentera Laut pada 1 April 2008 sehingga 17 November 2015 telah mengemukakan sekurang-kurangnya 10 surat teguran, surat tidak puas hati dan surat untuk memaklumkan pendirian TLDM, iaitu 2 surat kepada Perdana Menteri dan 5 surat kepada Menteri Pertahanan. Manakala Ketua Setiausaha Pembendaraan, Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan masing-masing dihantar 1 surat. Daripada awal lagi saya telah menegur tata cara perolehan. Saya kata something is gravely wrong, ujar Dr. Abdul Aziz kepada PAC. Namun, kerajaan dan Ballistic Naval Shipyard Sdn Bhd BNS yang mendapat kontrak secara rundingan terus yang menilai 9.128 bilion ringgit untuk membina 6 buah kapal LCS tidak mendengar nasihat pihak TLDM. Zahid bertanggungjawab atas penyelewengan dana dan kegagalan projek LCS yang berlaku. Beliau mesti jawab kepada rakyat sekarang juga. Jangan lari, tegas Ching-tong. Ahmad Zahid memegang jawatan sebagai Menteri Pertahanan pada 9 April 2009 hingga 16 Mei 2013. Perubahan desain kapal diubah pada tahun 2011 iaitu semasa Ahmad Zahid masih menjadi Menteri Pertahanan. Kontrak pula diberikan oleh Syamuddin. Maka kedua-duanya tidak patut lari daripada tanggungjawab. Jauh sekali berhak untuk marah-marah. Kerana yang patut marah ialah pembayar cukai yang wang mereka hangus sebanyak 6 bilion ringgit yang telah dibayar, tetapi satu pun tiada kapal yang siap dibina sehingga ke hari ini selepas 10 tahun. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan.
Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.